Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amani binti Johari, A143383, dengan tajuk ulasan artikelnya adalah teori domain dan teori kaedah dalam penyelidikan perakaunan. Dari segi pengenalan, artikel ini ditulis oleh Kari Luka Ijabinari pada tahun 2014, diambil daripada petikan Jurnal Perakaunan Audit dan Accountability yang berkaitan dengan teori domain dan teori kaedah dalam penyelidikan perakaunan pengurusan. Tujuannya ada dua, iaitu untuk membezakan dua peranan teori, iaitu teori domain dan teori kaedah. Yang kedua, untuk mengkaji hubungan di antara kedua-dua teori tersebut dalam penyelidikan perakaunan pengurusan. Selain itu, wujud persoalan seperti adakah peranan kedua-dua teori ini dapat dibezakan dengan jelas dalam penyelidikan perakaunan pengurusan, adakah ia boleh dicapai dengan cara yang jelas, dan di manakah hasrat sumbangan teoritis terletak dalam kajian perakaunan pengurusan yang menggunakan teori. Dari segi perbezaan antara peranan teori domain dan teori kaedah, teori domain merupakan satu pengetahuan tertentu mengenai kawasan substantif topik yang terletak dalam satu bidang atau domain seperti perakaunan pengurusan. Manakala teori kaedah ia merupakan satu sistem konsepsi metatahap untuk mengkaji isu-isu substansif bagi teori domain yang tersedia ada. Metodologi atau pendekatan yang ada dalam artikel ini, penulis ingin mengembangkan rangka kerja konsepsi untuk menganalisis hubungan di antara teori domain dan teori kaedah dalam kajian serta menerangkan hujah-hujah beserta dengan contoh-contoh daripada kajian perakaunan pengurusan yang menggunakan teori actor network ataupun ringkasannya adalah ANT sebagai teori kaedah. Okey, untuk penemuan yang terdapat dalam artikel ini adalah kemungkinan terdapat pelbagai jenis perhubungan di antara teori domain dan teori kaedah, dan hasrat teoritis bagi kajian-kajian yang dianalisis biasanya tertumpu pada teori domain. Walau bagaimanapun, kegaburan boleh wujud dengan mengambil kira lokasi bagi hasrat teoritis kajian. Kedua teori domain dan teori kaedah cenderung bersifat bidang bergerak dan interaksi di antara kedua-duanya dapat menambah Okey, dari segi implikasi penyelidikan, penulis mencadangkan penjelasan konsepsi membantu dalam penyesuaian bagi perspektif ekstrim yang berkaitan dengan perakaunan pengurusan dan teori. Ia juga membantu penyelidik untuk mereka bentuk kerja mereka sendiri secara sistematik dan menaksir daripada lain-lain. Meningkatkan pemahaman tentang bagaimana sebuah bidang dibangunkan sebagai hasil daripada tindak balas dengan teori kaedah mungkin mengurangkan kebimbangan mengenai nilai. Dari segi keaslian atau nilai, analisis menyumbang kepada perbahasan yang berterusan ke atas nilai dan kesan-kesan menggunakan teori-teori kaedah atau kanta teoritis dalam penyelidikan perakaunan. Dalam artikel ini, terdapat isu-isu dalam konteks perkembangan semasa perakaunan pengurusan di mana salah satu tujuan artikel ini ditulis adalah untuk mengkaji berkaitan hubungan di antara teori domain dan teori kaedah dalam penyelidikan perakaunan pengurusan. Kebanyakan terbitan jurnal adalah dianalisis daripada jurnal perakaunan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kajian yang dianalisis bertujuan mengembangkan teori kaedah, dan ini boleh dipertikaikan sebagaimana contoh di mana kemajuan teoritis juga disumbangkan kepada teori yang sama dalam peranan teori domain. Misalnya, pengembangan ANT dengan konsep objek batas telah menyumbangkan ANT sebagai teori domain dalam bidang sosiologi. Tambahan pula ia turut menawarkan pemahaman pada kajian bagi perubahan. Apa yang dapat saya pelajari daripada artikel ini adalah pertamanya dapat mengetahui definisi bagi teori domain dan kaedah. Melalui definisi ini saya dapat mengetahui bahawa terdapat perbezaan yang ketara di antara kedua-dua teori tersebut. Sekiranya teori domain ia lebih kepada pengetahuan bagi satu aliran tertentu ke atas suatu bidang topik substantif, manakala teori kaedah ia merujuk kepada satu sistem konsep metatahap untuk mengkaji isu-isu substantif bagi teori domain yang tersedia ada. Namun begitu, definisi kedua-duanya adalah tidak kekal. Selain itu, saya juga dapat mempelajari perhubungan atau perkaitan kedua-dua teori dalam penyelidikan perakaunan pengurusan. Perhubungan di antara kedua-dua teori ini banyak membantu masyarakat ilmiah. Saya dapat tahu bahawa penjelasan konsepsi membantu menyesuaikan perspektif ekstrim berkaitan tentang perakaunan pengurusan. Saya juga dapat tahu bagaimana mobilisasi teori kaedah dalam penyelidikan perakaunan pengurusan menerusi isu dalam kes teori actor network ANT. Melalui canggah ANT, saya dapat umum kaitkan dengan silibus perakaunan pengurusan yang saya pelajari.
Desainnya menerusi cawangan ANT yang mengilhamkan penyelidik perekonomian pengurusan untuk mengkaji proses berkaitan ketertarikan atau pelaksanaan pelbagai inovasi seperti pengekosan berasaskan aktiviti. Sebagaimana yang telah dipelajari mengenai pengekosan berasaskan aktiviti, yang mana konsep utamanya adalah daripada segi pengenalan kepada konsep kos pasti yang berubah. Kaedah pengekosan ABC ini mengagihkan kos sumber yang merangkumi kos pasti kepada kos aktiviti individu yang dikenali sebagai kelompok kos. Dalam konteks empirikal, bagi memperkenalkan peruntukan dan sistem pengekosan masing-masing kepada sektor penjagaan kesihatan UK dan Australia. Tujuannya untuk memerhatikan perekonomian dalam pembuatan. Terdapat juga penyelidik yang menganalisiskan usaha penyokong untuk mendaftar aktor-aktor lain di sebalik inovasi ini dan menyimpulkan kejayaan dan kegagalan itu tidak ditentukan oleh ciri ekonomi, tekno-inovasi tetapi disebabkan daripada usaha-usaha rekaan yang kolektif bagi sekumpulan aktor. Sekian sahaja daripada saya.